So kita akan teruskan dengan contoh yang pertama. Contoh 1A muka surat 176. Okey, dia kata soalan kamu dia suruh tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan bagi sudut 138 darjah. Okey, apakah maksud soalan? Dia suruh kamu tentukan 138 darjah ni duduk di sukuan yang keberapa, dan dalam masa yang sama 138 ni dia ada sudut rujukan sepadan yang sama dengan dia lah. Okay. So kita nak tengok 138 darjah ini terletak dalam sukuan yang kedua. Okay. Kerana sukuan yang pertama hanya 0 sehingga 90 darjah. So sukuan yang kedua bermula dengan nilai 90 sehingga 180. So kita dah tahu 138 duduk dalam sukuan yang kedua. So kita nak cari sudut rujukan sepadan dia. So theta kamu adalah 138 lah. Okay. So untuk sudut ataupun untuk sukuan yang kedua, dia punya rumus untuk sudut rujukan sepadan adalah 180 darjah tolak dengan theta. So bermaksud 180 tolaklah dengan 138. Okey, so 42 darjah. Bermaksud dekat sini apabila 138 ini, okey, apabila 138 ni duduk dalam sukuan yang kedua. Kalau dalam sukuan yang pertama, okay, kalau dia duduk dalam sukuan yang pertama, nilai dia 42 darjah. Itu maksud dia. Okay, rujukan sepadan, sudut yang sama nilai dengan dia. Okay, kalau dia duduk dalam sukuan yang pertama, kita kenal sebagai 42 darjah. Tapi bila kita duduk dalam sukuan yang kedua, nilai dia adalah 138 darjah. Ataupun kamu boleh fahamkan daripada gambar ini. Okay, alfa kamu dekat sini. Okay, sudut rujukan sepadan. Tak apalah kalau tidak faham sekalipun, hafallah untuk sukuan pertama bagaimana bentuk nilai dia. Okay, sukuan kedua bagaimana bentuk nilai dia. Okay, kita nak teruskan dengan contoh 1C. Soalan yang sama, 312 darjah. Kita nak tengok dia duduk di sukuan yang keberapa. Pastinya dia berada di sukuan yang keempat. 312 darjah berada di sukuan yang keempat. Okay, pasti. Dan untuk sukuan keempat, rumus kamu adalah 360 tolak dengan theta, iaitu 360 tolaklah dengan 312. So kalau kamu faham konsep untuk soalan rujukan sepadan ni, sudut rujukan sepadan, so nak tak nak kamu guna formula ni lah. Kena guna formula ni. Masa bila kamu nak pakai 180 tolak theta, masa bila nak pakai theta tolak 180, masa bila nak pakai 360 tolak theta. So kalau ikutkan nilai kamu ialah 48 darjah. Okay, mudah je sebenarnya kalau kamu faham apakah maksud soalan. Kalau kamu tengok 167 ni, dia berada di sukuan yang kedua. Okay, 167 duduk di sukuan kedua lah, kerana sukuan kedua kamu adalah 90 sehingga 180 darjah. Okay, sukuan kedua. So kalau kamu tengok yang dibagi kepada kamu ini adalah 167. 167 ni bolehlah cikgu kata bahawa dia duduk dekat sini lah, 167. Okay. So 167 ni adalah sukuan pertama termasuk dengan sukuan yang kedua. Sebab keadaan theta kamu ni, sudut kamu ni 167 dekat sini. Tapi bila dia minta sudut sepadan, dia bukan nak nilai 167. Sebaliknya dia nak nilai yang kecil dekat bawah ni. Nilai yang melengkapkan dia supaya dia jadi 180 darjah. Sudut yang sepadan dengan dia. Maksudnya kalau kamu tekan kalkulator sekalipun, okay, kalau kamu tekan kalkulator, sudut sin 167, boleh tekan kalkulator sama-sama. Kalau kamu tekan sin 167, dapat nilai 0.224225. Tapi kalau kamu tekan sin 13, masih dapat nilai yang sama. Okay, iaitu 0.225. Sama, sin 167 dan juga sin 13, nilai dia sama. Maksudnya nilai kamu tu sepadan. Sudut kamu tu adalah sudut yang sepadan, sudut yang sama. Okay, cuma 167 ni sebenarnya dalam sukuan kedua. Apabila 167 ni duduk dalam sukuan yang pertama, nilai dia ialah 13. So 13 ni sebenarnya sepadan dengan 167. Itulah lebih kuranglah maksud dia. Cikgu. Ya, saya.
Kalau sudut dia 90, dia akan masuk sukuan ke berapa? Bagus juga kamu tanya soalan tu. Kalau 90 dia duduk sukuan yang keberapa? 90 darjah berada di sukuan 1 ataupun sukuan kedua. Kalau kamu tanya cikgu, berdasarkan kepada buku teks kamu ini sendiri, sukuan pertama dia tidak menyentuh sehingga 90 darjah kerana nilai kamu ini tidak termasuk 90 darjah. Dan sukuan kedua kamu bermula selepas daripada 90 darjah. Bermaksud sudut 90 darjah tidak langsung disentuh. Tidak termasuk ke dalam mana-mana sukuan, maupun sukuan 1 ataupun sukuan yang kedua. Kerana sudut 90, 180, 270, 360 ini adalah sudut istimewa yang kita kenal sebagai sudut istimewa. Kamu boleh Google sendiri, sudut-sudut ini adalah sudut istimewa. Kenapa dia jadi istimewa? Kerana nilai ini, nilai sudut ini, nilai jawapan dia kita boleh dapat terus daripada tanpa menggunakan kalkulator saintifik. So kalau kamu tengok dekat sini sudut 90 darjah sin dia nilai dia mudah, tidak serumit sudut-sudut yang lain. Begitu juga dengan sin 180 darjah nilai dia mudah, tidak serumit nilai-nilai yang lain. Sebab itulah kenapa kita kenal sebagai sudut ini, 4 sudut ini adalah sudut istimewa dan dia tidak termasuk ke dalam mana-mana sukuan. Sebab tak pernah lagi budak tanya, bagus juga kamu tanya tu. Pengetahuan tu cikgu juga jarang-jarang diuji, kamu tanya, alhamdulillah. Setakat ini telah jawapan cikgu lah. So untuk soalan tadi, berbalik kita kepada soalan tadi, sin 167 samalah juga dengan sepadannya, iaitu sin 13. So kalau kamu tengok sukuan kedua adalah sukuan sin positif. Kalau kamu berbalik kepada slide cikgu tadi, sukuan kedua adalah sin positif. Sukuan kedua adalah sin positif. Jadi nilai kamu akan kekal sebagai sin 13 sahaja. Sebab bab ni dia agak tough sikit walaupun nampak macam mudah. Berkenaan dengan trigonometri ni memang agak mencabar sikit sebenarnya. Cuma apa yang cikgu nak kamu kena hafal di manakah sudut sukuan positif, di manakah bagaimanakah bentuk formula untuk sudut rujukan sepadan dan macam tu. So kamu kena hafal seperti mana cikgu hafal, kamu pun kena hafal. Sepatutnya macam itulah. Cuma untuk memudahkan hafalan kamu tu ada cara dia, nanti cikgu akan ajar nanti. Cuma kalau kamu tengok kepada soalan contoh 2A ni, apa yang cikgu nak kata bahawa sukuan kedua adalah sin positif dan jawapan kamu akan kekal iaitu sin 167 sama dengan sin 13. Kita tengok dulu untuk yang 2A kerana kita nak beralih untuk 2B ni. Kamu tengok 2A ni, apa maksud sin positif kat sini, kenapa dia jadi sin 13 kekal. Sebab kita nak tengok 2B. Kalau kamu tengok 258, cos 258, apakah sudut yang sepadan dengan dia? Yang biasanya sudut sepadan ni dia akan duduk dalam sukuan pertama lah. Macam mana 13 ni tadi duduk dalam sukuan yang pertama. So untuk cos 258 ni dia duduk dalam sukuan yang pertama, berapakah nilai sudut dia? Dia macam tu. Kalau kamu tengok 258 terletak dalam sukuan yang ketiga. 258 terletak dalam sukuan yang ketiga. So sukuan yang ketiga kamu seharusnya sudut sepadan dia, rumus dia adalah theta tolak dengan 180. So kalau kamu tolak, dapatlah nilai 78. Barulah kamu tahu rupa-rupanya cos 258 ataupun 258 ni duduk dalam sukuan ketiga. Tapi apabila kita cari sudut yang sepadan dengan dia, sudut yang berada di dalam sukuan yang pertama, nilai dia ialah 78. Dan untuk cos, kita boleh kata bahawa cos 258 sepadan dengan cos 78. Tapi belum habis lagi kerana kita perlu semak dia punya sukuan positif. Kalau kamu tengok sukuan ketiga yang positif adalah milik tan. Kalau kamu tengok sukuan ketiga
yang positifnya adalah milik Tan. Okey. So milik Tan yang positif sebenarnya. So apabila kos nak masuk, okey, so apabila kos yang ditanya dalam soalan, sedangkan rumah itu, rumah sukuan ketiga adalah milik Tan. So apabila kos nak masuk, sebab tu dia keluar negatif. Okey, sebab tu dia keluar negatif. Kamu boleh buktikan daripada kalkulator juga. Kamu boleh tekan kos 258, nilai dia adalah negatif 0.21. So kalau kamu tekan cos 78 sahaja, dapat nilai positif. So kalau kamu tekan cos 258 dapat nilai negatif. So kalau kamu tekan cos 78 sahaja, dapat nilai positif. Sebab itulah dia ada simbol negatif dekat luar, supaya dia sepadan. Cos 258 sepadan juga dengan negatif cos 78. Okey, macam mana cikgu boleh dapatkan jawapan dia negatif? Kerana sukuan ketiga, 258 duduk dalam sukuan ketiga dan sukuan ketiga adalah milik Tan. So apabila diajukan kepada kamu berkenaan dengan kos, pastinya kos akan jadi negatif dalam sukuan yang ketiga. Kerana sukuan ketiga hanya milik Tan sahaja. So itu maksud sudut rujukan sepadan negatif positif lah. Okay, so yang ni tadi, kalau ikutkan sukuan kedua kamu memang milik Sin. Soalan yang diajukan kepada kamu juga Sin. Sebab itulah kekal sebagai Sin positif. Okay. Kenapa tak Tan 78? Okay. Kenapa tak Tan 78? Sebab soalan kamu, kita try tekan cos 258 sama tak dengan Tan 78. Seperti mana kawan kamu kata tadi, Tan 78. Tak sama nilai dia. Okey, maksud itu bukan sudut rujukan sepadan. Okey, kalau kamu tekan cos 258 negatif 0.21, so kamu kata dia sama dengan tan 78, so memang tak samalah sebab nilai dia 4.71. So harap boleh dibuktikan dengan kalkulator sebenarnya, mungkin lebih kamu faham. Untuk trigonometri, sebab tu bab ni dia berada di dalam kertas satu sahaja. Setakat sebelum ni lah. Setakat sebelum ni untuk silibus KBSM, bab ni berada dalam kertas satu sahaja, 2 atau 3 soalan, memang agak mencabar soalan dia. Walaupun duduk dalam kertas satu, tapi paling kurang kamu ada rujukan jawapan untuk ditembak. Tapi bila kalaulah ditakdirkan bahawa bab ni berada dalam kertas 2, so kalaulah soalan kamu macam ni, dia suruh kamu cari, nyatakan hubungan ataupun nyatakan sudut rujukan sepadan bagi cos 258, so inilah dia punya hujah ataupun jalan kira lah. So mengapa bukan tan 78, cikgu harap kamu boleh faham. Dia kasih cos. Sebab soalan dia memang dia bagi cos, so dia suruh kamu cari cos yang sepadan. So cos 258 sepadanlah dengan cos 78, tapi kena tengok dia positif atau negatif. So benda tu mustahak. Supaya dia betul-betul sama nilai. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.